Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri menggesa negara anggota OIC secara konsisten mendesak pelaksanaan gencatan senjata dan wujudkan lebih banyak koridor kemanusiaan ke Gaza. Bercakap pada sesi ke-8 sidang kemuncak tergempar OIC, beliau turut menggesa sokongan ke atas inisiatif perdamaian Arab dan membantu rundingan berhubung penyelesaian dua negara. Ini termasuk mengiktiraf Palestin sebuah negara merdeka berdasarkan sepadan sebelum 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Di luar sidang kemuncak tergempar OIC, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara Islam. Ini termasuk Presiden Iran, Ibrahim Raisi, mersyarat membawa kepada kesepakatan untuk tingkatkan hubungan dua hala Kuala Lumpur-Tehran. Fokus turut tertumpu kepada usaha teroka peluang kerjasama baru. Kala itu, mersyarat Suruhanjaya bersama JCM antara kedua-dua negara akan segera ditubuhkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri sementara Pakistan Anwar ul Haq. Mesyuarat bilateral itu menyerlahkan komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk jadi penghubung kepada pemimpin negara-negara Islam. Penyatuan penting bagi mendepani setiap permasalahan dan ancaman dihadapi Islam serta umatnya. Ini termasuk isu berkaitan Islamofobia dan Palestin. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II. Menerusi catatan di Facebook, beliau berkata pertemuan itu membincangkan mengenai keperluan menangani ketegangan di tebing barat dan Baitul Maqdis, terutamanya serangan oleh pendatang Israel terhadap penduduk Palestin. Cadangan menaikkan harga siling beras putih tempatan BPT daripada RM2.60 kepada RM3.20 akan dibincang dengan tiga lagi kementerian berkaitan dalam masa terdekat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata perkara tersebut akan dibincangkan bersama Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan KPDN. Beliau berharap situasi menang-menang dapat dicapai berhubung cadangan tersebut. Sebanyak 8,841 PPS disediakan bagi menghadapi banjir akibat monsun timur laut MTL yang diramal melanda negara bermula bulan ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas berkata jumlah keseluruhan PPS itu mampu memuatkan lebih 2.1 juta orang. Daripada jumlah itu, 332 PPS mampu memuatkan 129,096 orang disediakan di Sabah. Perayaan Deepavali disambut meriah di seluruh negara hari ini. Para penganut Hindu mengambil kesempatan cuaca baik di sebelah pagi untuk menyempurnakan upacara keagamaan di kuil di kawasan masing-masing. Ceria dengan pakaian berwarna-warni, kesempatan bercuti pada hari perayaan itu juga dimanfaatkan untuk bersama keluarga sambil menyediakan juadah enak dan mengunjungi saudara mara serta sahabat handai selain mengadakan rumah terbuka. 30 buah rumah di 2 buah mukim di daerah Baling, Kedah terjejas dalam kejadian banjir kilat malam tadi. Kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa jam petang semalam menyebabkan paras air di Sungai Baling melimpah ke penempatan penduduk. Pada masa sama, penduduk dinasihatkan untuk segera berpindah sekiranya paras air semakin meningkat dan berbahaya kepada keselamatan mereka. Seorang lelaki warga Myanmar maut selepas diserang seekor harimau belang ketika sedang meluri getah di ladang merantau Gua Musang semalam. Akibat serangan itu, mangsa mengalami luka dan berdarah di bahagian belakang leher. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak hospital selepas menerima rawatan kecemasan. Salah seorang mangsa runtuhan bangunan resort di Pulau Perhentian Khamis lalu meninggal dunia awal pagi tadi. Bahul Jamil, 42 tahun, meninggal dunia disebabkan kecederaan otot yang sangat teruk akibat tersepit di bawah runtuhan. Bahul Jamil merupakan mangsa kedua insiden tersebut yang meninggal dunia. Di Negeri Sembilan, sebanyak 9 buah gerai makanan musnah dalam satu kebakaran di hadapan dataran Teluk Kemang, Port Dickson malam tadi.
9 gerai berstruktur kayu yang terlibat itu, 4 daripadanya musnah 100%, manakala 5 lot lagi terbakar 25%. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kebakaran tersebut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Polis Johor menahan 41 individu termasuk 5 warga asing dalam 2 operasi berasingan di pusat hiburan di sekitar Johor Bahru awal pagi tadi. Ketua Polis Johor berkata hasil saringan awal air kencing mendapati 8 lelaki dan 2 wanita dengan 3 daripadanya merupakan warga asing positif dadah. Kesemua individu yang ditahan berusia lingkungan 17 hingga 45 tahun. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Muhammad menafikan beliau akan menjadi seorang daripada ahli panel dalam program dialog Pulangkan Najib di Melaka malam ini. Tindakan pihak tertentu menyebarkan poster iklan tersebut adalah satu pembohongan dan tidak bertanggungjawab. Tambahnya, beliau tidak mengetahui akan dialog tersebut dan tidak pernah bersetuju untuk hadir. Tuan Hamid menuntut agar pihak berkaitan menarik balik poster iklan tersebut dan meminta maaf kepadanya. SPRM tidak menempatkan pegawainya di Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra. Jelas SPRM pihaknya melarang pegawainya untuk terlibat dalam mana-mana mesyuarat lembaga, jawatan kuasa atau urus setia berkaitan perolehan di agensi luar mengikut satu perkeliling perbendaharaan. Selain itu, SPRM turut mengambil tindakan mengkaji tata kelola pengurusan dana mitra untuk tujuan mengukuhkan tata cara dan ketelusan pengagihan dana kepada masyarakat India di negara ini. Kerajaan belum membuat sebarang keputusan untuk menaikkan harga gula di pasaran tempatan. Pemangku Menteri KPDN berkata, ia susulan dapatan kajian unjuran harga gula pada peringkat global masih menunjukkan peningkatan harga sehingga kini. Katanya kerajaan juga tidak akan memberi subsidi pukal kepada barangan keperluan harian tersebut. Pasukan Kementerian Pendidikan Malaysia muncul johan keseluruhan pertandingan antarabangsa World Robot Olympiad WRO 2023 di Panama City, Panama baru-baru ini. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan berkata kemenangan itu adalah penghormatan buat Malaysia yang menyaksikan jalur gemilang berkibar di pentas antarabangsa. Jelas beliau kejayaan itu merupakan kejuaraan kali ke-11 daripada 19 kali penyertaan Malaysia dalam WRO. Sebanyak 125 bakul makanan disampaikan kepada golongan sasar di sekitar Seremban dan Port Dickson bagi memberi keceriaan kepada mereka yang menyambut perayaan Deepavali hari ini. Bantuan bakul makanan itu hasil sumbangan daripada Yayasan Munarah serta masyarakat di seluruh negeri. Humanitarian Care Malaysia, MyCare berjaya mengumpul sumbangan RM1 juta untuk disalurkan dalam bentuk kewangan, perubatan dan makanan kepada rakyat Palestin. Daripada jumlah itu, RM350,000 disumbangkan MyCare Johor. Program Selangkah ke Menara Gading, Semega, platform terbaik memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai program pengajian yang ditawarkan di Institut Pengajian Tinggi Awam maupun swasta. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Loh Sufoi berkata, program itu juga membolehkan pelajar mendapatkan maklumat dan penerangan tepat mengenai pembiayaan pengajian oleh PTPTN dan beasiswa daripada kerajaan. Program itu akan dijadikan acara tahunan dengan melibatkan lebih banyak institut pengajian tinggi. Saudara, penganjuran Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2023 berjaya menarik kehadiran hampir 500,000 pengunjung sepanjang 3 hari penganjurannya. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Fahmi Umat Nur di Meru Ipoh. Baik, masih lagi berlintas langsung dari Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru Ipoh bersempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan 2023 dan memasuki hari ketiga dan terakhir penganjurannya berjaya menarik kehadiran lebih kurang 500,000 pengunjung secara fizikal dan juga atas talian, dan ia sekaligus melepasi sasaran awal yang ditetapkan oleh pihak kementerian iaitu seramai 350,000 pengunjung. Dan selain itu, HP
HPPNK 2023 juga turut berjaya menghasilkan nilai transaksi jualan iaitu lebih 2.6 juta ringgit sepanjang 3 hari penganjurannya. Dan Majlis Perasmian Penuntut telah pun disempurnakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu di sebelah petang tadi. Dalam ucapannya beliau berkata kehadiran para pengunjung adalah bukti sokongan kepada iltizam Kerajaan Perpaduan dalam menghargai jasa dan sumbangan para peladang, penternak dan nelayan yang merupakan wira negara yang sentiasa berusaha untuk memastikan bekalan makanan negara sentiasa cukup dan terjamin. Dan berdasarkan tinjauan saya sepanjang 3 hari penganjuran HPPNK 2023 ini, antara segmen ataupun lokasi yang sentiasa mendapat kunjungan pengunjung yang ramai adalah di lokasi ataupun gerai jualan agromadani, yang mana sudah tentu pengunjung tidak melepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ini termasuk mendapatkan beras, telur, sayur-sayuran dan juga ikan maupun daging. Jadi itulah dia sepanjang 3 hari penganjuran HPPNK 2023. InsyaAllah kita akan terus berjumpa lagi pada penganjuran Maha akan datang, dan saya kira setakat itu dulu dapat saya kongsikan dari Bulatan Sultan Azlan Shah di Meru Ipoh ini. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan itu tadi. Bank Islam mengunjurkan KDNK untuk suku tahun ketiga tahun ini pada sekitar 3.2% disokong permintaan domestik. Ini disebabkan peningkatan 70% tenaga buruh juga menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti. Penganalisis juga menjangkakan KDNK suku tahun keempat akan menguncup kepada sekitar 2.0% didorong kadar faedah tinggi kebanyakan bank pusat selain jumlah ekspor yang menurun. Tahap profesionalisme ejen takaful perlu diberi perhatian demi memastikan sumbangan positif industri itu kepada ekonomi. Perkhidmatan pelanggan yang baik juga mampu menarik lebih ramai pencarum baru. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia berkata, kesedaran tentang perlindungan diri meningkat selepas pandemik selain didorong inisiatif kerajaan, antaranya perlindungan tenang. Baik, ini konflik di Semenanjung Gaza. 39 bayi dilaporkan meninggal dunia di unit rawatan rapi Hospital Al-Shifa Gaza akibat kekurangan oksigen. Israel memperhebat serangan ke atas hospital di Semenanjung Gaza, termasuk sekitar Hospital Al-Shifa, Hospital Indonesia, Hospital Al-Auda, Hospital Al-Quds dan Hospital Kanak-Kanak Al-Rantisi. Ketika ini sekurang-kurangnya 11,078 rakyat Palestin telah terbunuh, termasuk 4,506 kanak-kanak dan 3,027 wanita setakat ini. Lebih 160 kenderaan berperisai rejim Zionis berjaya dimusnahkan pejuang Hamas. 25 daripadanya dimusnahkan dalam tempoh 48 jam. Jurucakap Hamas, Abu Ubaidah menganggap ia sebagai satu kejayaan buat Hamas mengambil kira jurang besar dari segi aset ketenteraan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO terputus komunikasi dengan Hospital Al-Shifa di Semenanjung Gaza kata pada Ahad. Ketua pengarahnya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan terdapat laporan sebahagian daripada mereka yang cuba keluar dari hospital telah ditembak, cedera atau terbunuh. Laporan terkini mengata kereta kebal mengepung hospital itu. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menggesa tentera Israel menghentikan serta-merta operasi di Gaza. Sedangkan muncak tergempar OIC memutuskan untuk menolak alasan Israel yang mereka bertindak kejam terhadap rakyat Palestin sebagai mempertahankan diri. OIC mahu Mahkamah Jenayah Antarabangsa menyiasat jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.